Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era digital hari ini, media sosial merupakan penyampaian utama maklumat kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, ia mempercepat komunikasi, juga merupakan tanah yang gembur untuk penyebaran teori konspirasi tentang kesihatan dan teknologi. Salah satu teori konspirasi pada dekad ini ialah bahawa COVID-19 merupakan vaksin yang mengandungi microchip untuk mengendalikan fikiran dan melacak orang serta memandulkan. Teori ini mencurigai tokoh-tokoh terkenal seperti Bill Gates dan organisasi global seperti WHO dan sebagainya. Walaupun dakwaan ini tidak pernah dibuktikan secara saintifik, ia telah tersebar melalui platform seperti Facebook, YouTube, Telegram dan WhatsApp. Sehingga ramai orang biasa mempunyai ketakutan dalam mengambil vaksin. Objektif untuk tugasan ini ialah yang pertama, menganalisis teori konspirasi COVID-19, vaksin dan microchip daripada perspektif falsafah, logik, metafizik dan epistemologi. Yang kedua ialah mengkaji struktur hujah realiti yang dicipta serta sumber dan justifikasi pengetahuan dalam teori ini. Yang ketiga ialah menilai impak teori ini terhadap pemikiran masyarakat serta mencari cadangan penyelesai melalui pendidikan dan literasi media. Skop dan kaedah analisis dilakukan menggunakan 3 cabang utama falsafah, iaitu yang pertama logik, menganalisis bentuk hujah, yang kedua ialah metafizik, menilai realiti, yang ketiga epistemologi, menganalisis sumber dan kebolehpercayaan. Tajuk teori konspirasi iaitu vaksin COVID-19 mengandungi microchip untuk mengawal populasi dunia. Latar belakang teori ini muncul sekitar tahun 2020 ketika vaksin COVID-19 diperkenalkan secara global dan ianya tersebar luas melalui media sosial dan juga video manipulatif. Dan ini diperkukuhkan oleh tokoh-tokoh awam yang ragu-ragu terhadap vaksin meskipun disangkal oleh Badan Kesihatan Dunia. Dan kesan terhadap masyarakat yang pertama iaitu ramai yang enggan divaksin kerana takut dikawal oleh microchip, dan yang kedua terjadinya perpecahan sosial antara penyokong sains dan percaya teori konspirasi. Dan yang ketiga iaitu menjejaskan usaha kesihatan awam, menyukarkan imuniti kelompok dan pengawalan virus. Dan yang keempat iaitu menurunkan kepercayaan terhadap institusi kerajaan dan juga kesihatan. Teori ini berpunca daripada ketidakpercayaan terhadap teknologi baharu dan juga institusi yang rasmi. Okey. Seterusnya, 3.0 analisis falsafah dari sudut pandangan logik. Fokus kepada penilaian logik dan rasional teori konspirasi vaksin COVID-19. 3.1 hujah utama teori konspirasi. Teori vaksin COVID-19 mengandungi microchip untuk kawalan minda manusia. Dakwaannya pula, chip ini disuntik oleh kerajaan Rusia atau elit global. Tujuan chip mengintip dan mengawal pemikiran dan pergerakan manusia melalui 5G. Konspirasi menafikan tujuan kesihatan vaksin, mendakwa ia alat kawalan global. 3.2 pula analisis kesahihan hujah, validity dan kekeliruan logik. Tiada bukti saintifik atau empirik menyokong dakwaan. Tiada hubungan sebab dan akibat jelas antara vaksin dan kawalan minda. Mengandungi kesalahan logik seperti cerun licin yang menjualkan vaksin dikaitkan dengan kawalan manusia tanpa bukti. Rayuan kepada ketakutan yang menimbulkan panik palsu. Post hoc ergo propter hoc yang kaitan palsu antara vaksin dan 5G. 3.3 pula perbandingan dengan hujah saintifik dan berautoriti. WHO, KKM dan komuniti saintifik menyokong vaksinasi dengan bukti kukuh. Tiada chip atau logam ditemui dalam vaksin. Hujah saintifik berdasarkan pada bukti deduktif dan induktif dan boleh diuji semula. Teori konspirasi
lebih kepada andaian sentimental tanpa asas fakta yang kukuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori konspirasi COVID-19 dari sudut pandangan metafisik. Baiklah, tentang realiti dalam konteks ini sangat berkait rapat dengan kerajaan bayangan yang berusaha hendak mengawal dunia dan vaksin yang mempunyai mikrochip yang dipercayai mempunyai kemampuan untuk mengawal minda dengan memberi isyarat digital. Namun dengan ketiadaan bukti yang kukuh, ianya tidak boleh disokong sama sekali. Manakala idealisme ini dipercayai akan sesuatu yang difikirkan adalah wujud, walaupun ianya bertentangan dengan sains. Ini rasa seperti hidup dalam ilusi. Oleh itu, dualisme ini mengiktirafkan dua realiti dari segi rohani dan jasmani yang mempengaruhi alam fizikal, tetapi kita juga perlu menilai secara kritis agar tidak mudah dimanipulasi oleh maklumat palsu. Oleh itu, sentiasa berjaga-jaga dalam mempercayai sesuatu yang tidak pasti serta tidak mempunyai bukti yang kukuh agar tidak mudah tertipu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. 5.0 Analisis falsafah sudut pandangan epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan merupakan cabang falsafah yang mengkaji sifat, sumber, dan justifikasi terhadap suatu kepercayaan yang dianggap sebagai pengetahuan. Dalam konteks teori konspirasi COVID-19 yang mendakwa kewujudan chip mikro tersembunyi untuk tujuan kawalan manusia. Pendekatan epistemologi juga membolehkan kita menilai dari mana datangnya maklumat ini, bagaimana ia dibenarkan oleh pengikutnya, dan apakah ia benar-benar boleh dianggap sebagai suatu bentuk pengetahuan yang sahih. 1. Sumber pengetahuan pengikut teori konspirasi. Sumber pengetahuan golongan pengikut teori ini banyakkan datang daripada sumber yang tidak sahih seperti Telegram, YouTube, blog, dan testimoni individu tanpa pengesahan saintifik. Maklumat yang dikongsi seringkali bersifat sensasi dan emosional, serta tersebar dalam komuniti dalam talian yang tertutup. Jadikannya sukar untuk dicabar atau disahkan. Dalam banyak kes, kepercayaan ini tidak lahir daripada proses pemikiran yang rasional dan tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada pemikiran kolektif. 5.2 Analisis justifikasi pengetahuan. Berdasarkan René Descartes, menekankan bahawa pentingnya ketidakpastian metodik dalam memperoleh pengetahuan yang benar-benar pasti. Beliau hanya menerima sesuatu sebagai pengetahuan jika ia tidak boleh diragui langsung. Dalam teori konspirasi ini, kepercayaan tersebut gagal melalui ujian keraguan kerana ia dibina atas spekulasi dan bukan pada asas yang kukuh. Sudut pandangan empirisme, tokoh seperti John Locke dan David Hume menyatakan bahawa pengetahuan haruslah diperoleh melalui pemerhatian dan pengalaman dari yang boleh diuji dan dibuktikan. Teori konspirasi tidak memenuhi keperluan ini kerana dakwaan tidak dapat disahkan secara eksperimen, malah tidak melalui sebarang proses pengumpulan data saintifik yang sah. Menurut Plato pula, pengetahuan yang benar mestilah terdiri daripada justified true belief, iaitu kepercayaan yang benar dan disokong oleh sebab yang kukuh. Dalam hal ini, walaupun pengikut teori konspirasi mempunyai kepercayaan, ia gagal memenuhi syarat benar, kerana dakwaan seperti chip mikro dalam vaksin tidak pernah dibuktikan secara objektif atau saintifik. 5.3 Perbandingan dengan pengetahuan saintifik dan kaedah verifikasi moden. Dari segi pengetahuan saintifik, perbezaan menjadi lebih ketara. Pengetahuan saintifik bergantung kepada kaedah yang lebih sistematik, melibatkan hipotesis, ujian makmal, dan penerbitan secara terbuka. Vaksin COVID-19 contohnya telah menjalani fasa ujian yang ketat sebelum diluluskan, dan semua kandungannya termasuk bahan aktif dan tidak aktif dinyatakan secara terbuka oleh pihak berkuasa seperti WHO dan CDC. Seterusnya, saya akan menyampaikan dari segi perbincangan dan refleksi kritikal. Yang pertama, implikasi falsafah terhadap pemikiran masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara masyarakat berpikir, menjadikan mereka lebih bertanggung jawab, prihatin, dan beretika. Falsafah seperti eksistensialisme
utilitarianisme dan komunalisme mendorong pematuhan SOP, pengambilan vaksin, serta sikap saling membantu dalam menghadapi krisis. Yang kedua ialah peranan pendidikan dan literasi media. Pendidikan dan literasi media memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat memahami COVID-19 secara saintifik serta menilai maklumat dengan kritikal. Pendidikan membekalkan pengetahuan tentang pencegahan dan vaksinasi, manakala literasi media membantu menapis maklumat palsu, terutamanya dari media sosial. Kedua-duanya mendorong pemikiran rasional, sikap bertanggung jawab, dan keprihatinan terhadap keselamatan bersama. Akhir sekali ialah cadangan untuk menangani penyebaran teori konspirasi. Teori konspirasi semasa pandemik mengganggu usaha kesehatan awam dan menimbulkan kekeliruan. Oleh itu, peningkatan literasi media penting agar masyarakat mampu menilai maklumat secara kritikal dan mengenal pasti sumber yang sahih. Kerajaan juga perlu menyampaikan maklumat secara terbuka dan konsisten. Pendidikan yang menekankan pemikiran kritis serta kerjasama media sosial dalam menapis maklumat palsu dapat membantu masyarakat bertindak secara lebih rasional dan bijak ketika menghadapi krisis. Kesimpulannya, rumusan dapatan teori konspirasi vaksin COVID-19 gagal dalam semua aspek falsafah. Ia tidak logik, tidak berasaskan realiti sebenar dan tidak bersumberkan pengetahuan sahih. Penilaian akhir, dari sudut logik, metafizik dan epistemologi, teori ini tidak boleh diterima. Masyarakat perlu dilengkapkan dengan pemikiran kritikal dan literasi media untuk menolak dakwaan palsu dalam era digital. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.